Depani masalah orang Melayu bukan melabel. Gelaran yang menyakiti hati orang Melayu kembali ke media sosial apabila Presiden Keadilan, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, naratif Melayu malas melukakan hati orang Melayu. Menurut beliau, banyak penulisan yang menjawab tomahan tersebut termasuk Jose Rizal, The Indolence of the Filipinos dan Syed Hussein Alatas, Mitos Pribumi Malas. Tapi masih ada ketua-ketua kita yang masih menyebut Melayu ini malas, ini melukakan. Katanya dalam satu wawancara eksklusif bersama Malaysia Kini baru-baru ini. Menurut Anwar, melabelkan Melayu malas adalah antara kesilapan taktikal yang berlaku ketika Pakatan Harapan mentadbir negara selama 22 bulan. Jeritan UMNO mengenai ketuanan Melayu diperlekeh oleh Tun Dr. Mahathir. Pada 16 Mei 2008 menerusi blognya checkdat.cc, Tun Dr. Mahathir berkata, kita boleh panggil diri kita tuan, tetapi jika kita terpaksa bergantung kepada orang lain dan kita menjadi kuli kepada mereka, memanggil diri kita tuan tidak bermakna. Beliau berhujah nasib orang Melayu ada di tangan orang Melayu. Kita tidak jadi tuan dengan mengungkit sejarah semata-mata. Kita boleh jadi tuan jika kita berani bertindak. Kita sanggup menghadapi risiko, kita berusaha untuk menguasai semua ilmu dan kecekapan sehingga tidak perlu bergantung kepada sesiapa, katanya. Lebih sedekat berlalu, Tun Dr. Mahathir masih menggunakan naratif yang sama. Pada 6 September 2019, beliau menulis dalam blog yang sama. Sepatutnya orang Melayu sedar terhadap apa yang berlaku kepada mereka. Malangnya mereka tidak sedar, sehingga sekarang pun orang Melayu masih tidak sedar. Mereka masih enggan bekerja. Ada yang dakwa orang Melayu adalah tuan. Tuan apa? Orang miskin, orang yang tidak ada kebolehan, orang yang bergantung kepada belas kasihan orang lain. Tuankah? Ramai orang Melayu yang berjaya mendapat kelulusan akademik terbaik dari universiti tempatan dan luar negara. Mereka juga mendapat penghargaan di institusi antarabangsa termasuk Badan yang Bersekutu dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Ramai juga yang menjadi tokoh-tokoh korporat atau menjalankan perniagaan tanpa bantuan daripada kerajaan. Kejayaan golongan elit Melayu ini menangkis naratif bahawa Melayu malas. Malangnya, dalam suasana orang Melayu sedang disumbat dengan tomahan bahawa mereka terancam, Tun Dr. Mahathir memilih untuk hadir dalam Kongres Maruah Melayu KMM yang berlangsung di Stadium Melawati pada 6 Oktober 2019. Kongres itu turut dihadiri oleh Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang, pemimpin UMNO Tan Sri Anwar Musa dan Datuk Seri Azmin Ali dan pemimpin pembangkang yang lain. Tun Dr. Mahathir mempertahankan kongres tersebut dengan menegaskan bahawa kehadiran wakil pelbagai parti politik pembangkang adalah kerana rasa bertanggungjawab dengan pemulihan maruah orang Melayu, bukan untuk bercakap mengenai parti. Kesemua yang menjadi pengapit beliau pada hari itu kini bersama dalam rampasan kuasa yang menjatuhkannya sebagai Perdana Menteri Pakatan Harapan. Mereka bukan mahu memulihkan maruah orang Melayu tetapi lebih berminat kepada mengambil ghanimah daripada rampasan kuasa itu. Lihat sahaja bagaimana mereka memecat tokoh korporat dan profesional Melayu dari syarikat berkaitan kerajaan GLC dan agensi kerajaan dan diganti dengan ahli politik Melayu yang tidak berkelayakan. Ucapan beliau di kongres tersebut ibarat mencurah air di daun keladi. Ia tidak didengar oleh anak Melayu yang menjadi penagih dadah, mak rempit dan yang rosak akhlak. Inilah yang harus didepani oleh sebuah kerajaan yang cakna terhadap masa depan orang Melayu. Selagi pemimpin politik Melayu mengutamakan perut sendiri, selagi itu nasib orang Melayu tidak berubah.